para ulama menyarankan kepada kita beberapa amalan supaya kita tidak terhijab daripada Allah. Amalan ni penting kita buat, tuan-tuan sekalian, supaya hadir rasa takut. Yang pertama ialah membaca Al-Quran. Kalau tidak, masakan Allah turunkan Quran. Allah turunkan Quran ni bukan saja-saja. Bahkan Allah jadikan Quran mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Tidak ada para nabi melainkan dia beri mukjizat, tapi mukjizat mereka tidak kekal. Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya kekal. Dia berikan kepada baginda Al-Quran. Maka bila Al-Quran berada di hadapan kita, nak buat apa? Pasti mukaddimahnya ialah membacanya. Sebelum kita tadabbur, kita faham, kita mengamalkan, mesti baca dulu. Apa pun baca. Jibril AS datang mengajar Rasulullah cara membacanya. Rasulullah SAW mengajar sahabat cara membacanya. Maka untuk mendatangkan rasa takut pada Allah, dan supaya tabir ini tidak menebal antara kita dengan Allah, bacalah Quran. Lagi banyak kita baca Quran, makin dekat kita dengan Allah. Sebab itu pahala yang besar ada pada bacaan Quran. Dan kita tahu di hari kiamat kelak, Allah berfirman kepada pembaca Quran supaya mereka menaiki tingkat-tingkat dalam syurga pada ayat yang terakhir yang mereka berhenti dahulu di dunia. Bayangkan, orang yang baca Quran tak berhenti-berhenti. Tingkat syurganya bagaimana? Yang kedua, kata ulama, ialah kita merasakan dosa itu. Akibat dosa tersebut. Dan ketakutan disebabkan kesang dosa. Biar datang rasa takut pada dosa. Ini dosa membunuh, dosa mencuri. Ini dosa itu, dosa ini. Biar datang rasa takut, ya Allah, ini dosa. Sebagaimana kita takut kesalahan-kesalahan dunia. Kita takut tak langgar lampu isyarat, takut. Ustaz, nanti polis saman, kamera dah ambil. Kita takut tak buat benda-benda yang illegal dalam perundangan manusia. Takut. Bila dah kita buat, rasa takut, rasa bersalah. Maka demikian bila kita buat dosa, biar rasa bersalah. Ini akan mengundang, akan memberikan kepada kita takut sebenar. Yang ketiga ialah takwa pada Allah. Kita kalau sebut takwa pada tahap paling minimum ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ini minimum. Takwa pada Allah. Yang keempat ialah membesarkan segala syiar Allah. Mana-mana syiar Allah atas dunia ini, masjid-masjid, tempat-tempat suci, para alim ulama'nya, para ibu bapanya, ini merupakan sebagai, kita sebut sebagai syiar Allah atas muka bumi. Ini syiar Allah. Sebab Allah jadikan kelompok ini untuk kita hormati. Ya, asasnya kita mentaati Allah. Tapi di sana ada syiar-syiar Allah supaya kita hormati dia. Memeliharanya, rumah-rumah Allah sebagai contoh. Maka ini ialah syiar Allah atas muka bumi. Dan termasuk juga bila Allah perintahkan kita taat pada mak ayah. Itu syiar Allah. Walau mak bapak kita macam mana perangai pun, itu hal dia. Itu dia dengan Allah. Kita akan taat pada ibu ayah kita. Hatta kalau dia suruh kita keluar daripada negeri ini. Atau kalau sekiranya perbuatan mentaatinya boleh mematikan kita, sila taat dia. Dan demikian juga kita diajar untuk menghormati para alim ulama. Bukan kita mempertahankan mereka. Itu syiar Allah atas muka bumi. Allah jadikan sebab mereka terbaca ayat-ayatnya. Sebab mereka difahami hukum hakamnya. Sebab mereka kenal Allah dan Rasulnya. Maka itu syiar Allah atas muka bumi. Maka kita tidak menghina syiar-syiar Allah atas muka bumi. Masalah kita tak belajar dengan dia ke, kita belajar, itu hal yang kedua. Kalau kita belajar, maka lebih kuat. Kalau kita tak belajar dengan dia, dan kita tahu dia pada alim ulama, kita tahu keikhlasannya, kita tahu kesungguhannya dalam mendidik manusia, maka jangan kita memusuhinya. Dan termasuk syiar Allah juga ialah orang-orang kafir zimmi. Ada kalangan orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Maka Nabi SAW menyatakan, jangan kamu musuh dengan mereka. Siapa yang musuh dengan mereka, aku menjadi musuhnya di hari akhirat kelak. Jadi orang kafir-kafir zimmi yang tidak menganiaya, tidak menghina Islam, lakukan kebaikan pada mereka. Supaya mereka nampak keindahan Islam. Ini syiar-syiar Allah atas muka bumi ini. Kemudian kata ulama lagi, yang kelima, bagaimana nak angkat tabir ini ialah dengan kita mengenali Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Dengan ilmu. Belajarlah. Mendalami. Kenallah Allah dengan segala sifat-sifatnya. Belajar tentang sifat 20-nya. Belajar tentang asma'-nya. Belajar tentang sekian-sekian perkara. Perkara yang wajib bagi Allah. Perkara yang mustahil bagi Allah.
maka semuanya ini akan mendatangkan rasa takut. Dan seterusnya, yang keenam, mengetahui kelebihan orang-orang yang takut pada Allah. Apa kelebihan orang takut pada Allah? Diamankan oleh Allah akhirat kelak. Diangkat kemuliaan dan darjat. Diberikan kepadanya nur orang-orang yang beriman. Diamankan dia daripada siksaan kubur dan huru-hara akhirat kelak. Bila kita tahu kelebihan, kita pun bersungguh. Macam orang tahu kelebihan bisnes lah. Oh, ni banyak kelebihan bisnes, untung banyak. Lalu mereka bersungguh-sungguh masuk bisnes. Orang tahu kelebihan pelaburan, saham sebagai contoh. Oh tahu, ni main saham, kejap je untung, kejap je untung. Lalu mereka akan sanggup bergolok gadai untuk perkara tersebut. Jadi kita pun sama, kita nak tahu kelebihan orang takut. Maka mengetahui kelebihan orang takut akan mengangkat tabir-tabir antara kita dengan Allah. Dan seterusnya ialah tadabbur keadaan mereka. Kita bukan sekadar tahu kelebihan takut, kita pun nak kenal orang-orangnya. Dan kita nak tengok macam mana dia memulakan hari dan dia mengakhiri harinya. Dia bangun qiyam, dia baca Quran, dia menjauhi daripada yang haram, daripada perkara syubhah. Dia menundukkan pandangan, dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang merosakkan agama, melalaikan dia. Tadabbur keadaan mereka ini penting sebab mereka ikon dan contoh kita. Sebab manusia, tuan-tuan akan terkesan dengan apa yang dilihat. Kita tengok budak ni baik, anak siapa baik ni. Kita tengok budak ni buat akhlak, oh bagus akhlak dia. Dia senyum pada kita, lalu kita pun senyum. Kesan daripada kebaikan dia. Dia bersapa kepada kita, kita pun sapa dia. Dia tanya khabar, kita pun tanya kembali khabarnya. Kesan kebaikannya. Maka tadabbur keadaan mereka. Dan seterusnya kata para ulama, tadabbur segala ayat-ayat Allah Ta'ala berkait dengan azab dan juga amarannya. Tuan-tuan, lihatlah ayat-ayat berkait dengan azab Allah, nerakanya. Bahkan sebelum itu kuburnya. Hari kebangkitannya. Lihatlah tentang neraca. Hari di mana dihisap. Hari di mana kita meniti jambatan sirat, jambatan titian sirat yang terbentang di atas neraka. Bayangkan keadaan-keadaan amaran Allah Ta'ala itu. Tentang perkara ini akan menjadikan datang rasa takut pada Allah dan mengangkat tabir antara kita dengan Allah. Kemudian, tadabbur kisah-kisah orang zalim. Orang-orang yang derhaka. Bagaimana Allah musnahkan mereka. Kaum Ad, kaum Thamud. Yang Allah cerita berulang kali. Fir'aunnya, Namrudnya. Mereka semua orang-orang yang ada kuasa yang paling gagah di dunia. Bahkan Allah Ta'ala menyebut, demikian kami jadikan bagi setiap para Nabi dan Rasul itu akabira mujrimiha liyamkuru fiha, pembesar-pembesar yang berkuasa punya pangkat untuk mereka melakukan tipu daya pada agama Allah. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut tentang kaum-kaum yang hebat. Samud hebat. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan Samud yang mampu memahak gunung ganan di setiap lembah dan wadi untuk membina kediaman tempat tinggal mereka. Bayangkan jabu sakh. Mereka ini tuan-tuan boleh menakluk gunung ganan jadi tempat tinggal. Kita cuma hiking je. Hiking keluar. Mereka jadikan tempat tinggal mereka. Wa Fir'aun nazil autad. Dan Fir'aun yang paling banyak bala tenteranya. Fir'aun bala tenteranya banyak. Kalau hari ni ada raja, dia ada bala tentera, Fir'aun lagi banyak. Kuasa mutlak. Macam mana Allah binasakan. Kaum Ad, kaum yang gagah perkasa, yang tinggi lampai, yang sihat, yang tak pernah sakit, Allah musnahkan mereka. Contoh kalau kita baca tentang kaum Ad, mereka ni tak pernah sakit. Sakit gigi ke, demam ke, gauk, memang tak ada. Berbanding kita tuan-tuan umat akhir zaman macam-macam penyakit. Cerita COVID-nya lagi, dengginya lagi, sakit gauknya lagi, kencing manis lagi. Apakah kita rasa kita lebih kuat daripada kaum Ad yang tak pernah sakit? Tinggi lampai, kuat, gagah perkasa. Bahkan lebih kaya. Kalau kita cerita Qarun dikaya seorang. Kaum Ad semua kaya. Aktsaru amwala, paling banyak harta kaum Ad ni. Mereka terkenal dengan bangsa yang kaya raya. Kalau saya kata Qarun tu cuma dia kaya seorang. Ad ni semua kaya. Bayangkan. Tiba-tiba kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Di sebalik kehebatan kekayaan mereka.
Dan demikian kaum-kaum yang terdahulu kita baca dalam Quran ada surah Sabah. Negara yang paling makmur, negara yang paling maju, negara yang paling bersih. Dikatakan, kalau orang ada kutu atas kepala, ni ada kutu atas kepala ni, bila mereka masuk je sahabat, kutu tu mati. Kenapa? Bersih, hygiene. Terlalu luar biasa, kiri kanannya ada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok buah-buahan. Buah-buahan, kiri kanan boleh makan. Sehingga jarak perjalanan jauh dirasa dekat. Dek hebatnya prasarana pengangkutan. Rasa dekat je. Tiba-tiba Allah musnahkan kaum Sabah. Jadi kita tuan-tuan nak hadir rasa takut. Orang dulu lebih pada kita. Kita ni serba kurang umat akhir zaman. Umur kita kurang. Kesihatan kita taklah punya imun sebagaimana mereka. Kaya kita pun tuan-tuan tak banyak macam mereka. Nak kaya macam mana? Undang-undang macam-macam. Dah beli rumah kena cukai tu, cukai ni. Bila nak kaya? Dah beli rumah ni dah habis bayar. Tapi kena cukai pintu, cukai tingkap, cukai tanah. Tak habis-habis, kena bayar lagi. Dah beli kereta ni, kena bayar pula road tax, insurans. Tak habis-habis. Tak kaya sangat pun kita ni. Komitmen-komitmen tadi kalau ada masalah apa-apa pada kita, jam kita. Mereka lebih kaya pada kita, lebih sihat pada kita, lebih panjang umur pada kita. Lebih segala-galanya. Mereka punya tanah lebih besar pada kita. Tanah mereka, ambil kat mana pun jadi hak mereka. Kita tuan-tuan, tanah sikit pun kalau tak bayar cukai, kena ambil dia orang balik. Kita tak kuat hari ini. Namun kita lupa untuk tadabbur kisah-kisah mereka yang jauh lebih sombong, lebih hebat. Lalu Allah binasakan mereka. Allah hancurkan mereka. Sehingga tidak tinggal keturunan mereka. Kita cuma dengar nama kaum Ad, kaum Samud, keturunan dah tak ada. Untuk menunjukkan betapa Allah boleh musnahkan keturunan. Jadi kita orang Melayu. Jangan ingat Melayu tak hilang di dunia. Allah boleh musnahkan kaum Melayu sehingga tak ada seorang pun. Sebagaimana Allah musnahkan kaum Ad, kaum Samud. Jangan ingat kita kaum Cina. Maka kita kebal dan sebagainya. Allah boleh binasakan kaum Cina sehingga tak ada seorang pun tinggal. Sebagaimana Allah binasakan kaum-kaum yang lain. Tiada kaum pun yang boleh rasa dia kebal. Likulli qaumin ajal. Setiap kaum ada ajal. Tuan-tuan, bukan kata individu je ada ajal. Kaum pun ada ajal. Kaum. Kaum ni besar. Sebut kaum Melayu, kaum Cina, kaum Iban, Bidayuh. Kita dah baca dalam lipatan sejarah, beratus kaum sudah hilang atas dunia. Beratus kaum. Daripada sebesar-besar kaum sehingga sekecil-kecil kaum. Kita ni tuan-tuan cuma meneruskan kaum tadi. Sampai masa kaum ini akan hilang. Bukan kata kaum hilang, dunia kita duduk pun hilang. Hancur. Dan di antara perkara yang boleh mengangkat tabir ini, ialah kita membayangkan keadaan manusia pada hari kiamat kelak. Nabi SAW cerita kiamat kelak, ada yang berjalan dengan kepala. Ada dalam keadaan, kita katakan, mengharungi peluh, buku lali, lutut, pinggang, hidung. Ada di kalangan mereka yang bangkit dalam keadaan meroyak, gila seperti dirasuk syaitan. Ada di kalangan mereka yang terhina sehina-hinanya. Ada di kalangan mereka dibangkitkan dalam keadaan kecil je, lalu dipijak-pijak oleh manusia. Macam-macam gambaran keadaan-keadaan manusia waktu dibangkitkan di hari akhirat kelak. Kita fikir, datang rasa takut, ya Allah, nanti aku dibangkitkan macam mana, ya Allah? Apakah sempurna jasad aku? Sempurna akal aku? Apakah aku dibangkitkan dalam keadaan aku gembira, aman, dipelihara, mendapat naunganmu, mendapat pertolonganmu? Ataupun aku dilaknat olehmu, ya Allah, aku dihukum olehmu pada hari yang matahari seperti sejengkal atas kepala, menggelegak otak kita, menunggu tempoh yang panjang, beratus ribu, lama tempoh kita tunggu je, belum cerita hisap. Setengah ulama menyatakan setiap manusia menunggu 500,000 tahun sebelum dihisap oleh Allah. Belum Allah panggil seorang-seorang untuk hisap. Allah panggil seorang-seorang untuk dihisap. Kita tunggu ni tuan-tuan, tunggu dulu sebelum dipanggil apa-apa 500,000. Ya Allah, kita hidup kat dunia 50 tahun je. 60 tahun je kita hidup. Bangkit kiamat kelak menunggu untuk dihisap 500,000 tahun. Kemudian dihisap pula seorang-seorang. Ya Allah, semua makhluk dihisap. Macam mana waktu kita tunggu? Apakah kita tunggu dalam keadaan Allah pelihara kita? Atau kita tunggu dalam keadaan kita menanggung azab penungguan, penantian? Tuan-tuan fikirlah hari itu. Itu yang mendatangkan rasa takut, yang mengangkat tabirnya. Kemudian perkara berikutnya ialah sama'un mawa'iz,
selalu dengar ceramah. Ceramah-ceramah yang mengingatkan kita tentang ini. Tuan-tuan, kadang-kadang kita cenderung dengar ceramah bab hukum hakam je. Ceramah berkait dengan perkara-perkara yang basic dalam agama. Ya, kita tahu benda tu penting, bukan kita kata tak penting. Tapi apakah pernah kita mendengar ceramah-ceramah yang bersifat mau'izah, yang mengingatkan kita tentang mati, mengingatkan kita tentang hari kebangkitan, mengingatkan kita waktu kita bersendirian, berseorangan dalam kubur, menanti dalam kegelapan, menanti dalam bersendirian tanpa anak isteri di sisi kita, tanpa orang-orang yang pernah kita kenali di sisi kita. Sebab itulah Atha' bin Abi Rabah berkata pada Hisham bin Abdul Malik, wahai Hisham, kamu akan mati seorang, kamu akan dibangkitkan seorang, dihimpunkan seorang, kamu tak akan lagi bersama dengan orang-orang yang hari ini bersama kamu, wahai Hisham. Hisham bin Abdul Malik, ramai dia khalifah, pembantu ramai, tentera ramai. Ingat, orang-orang ni semua tak ada dengan kamu waktu kamu dibangkitkan seorang-seorang. Tuan-tuan, waktu kita dibangkitkan, tak ada isteri sebelah kita, tak ada suami sebelah kita, tak ada anak-anak sebelah kita, kita cuma seorang-seorang. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang pada kami seorang-seorang sebagaimana kami cipta kamu dulu seorang-seorang. Tuan-tuan, bayangkan hari kita bersendirian dan kadang kita menanti dan kita meneka apakah kita dalam syurga atau dalam neraka. Apakah diterima amalan kita selama ini ataupun tidak. Apakah kita ini akan dirahmati, disayangi oleh Allah atau dimurkai. Tuan-tuan, mengenangkan keadaan tersebut menakutkan kita. Dia dengar ceramah-ceramah macam ni. Tuan-tuan, dengar ceramah-ceramah seumpama ini. Jangan kita dengar ceramah-ceramah yang kita katakan tidak membina iman dan takwa kita. Dengar sesuatu yang mampu menambahkan iman dan takwa. Ia akan beri kesan untuk kita rasa lebih takut. Dan akhir sekali ialah memperbanyakkan zikrullah. Banyakkan mengingati Allah. Dengan cara itu, tuan-tuan, tabir rasa takut ini. Makin lama makin terangkat dan tersingkap. Ingat, antara kita dengan Allah ada satu tabir. Makin kita takut dengan Allah, tabir itu akan terangkat. Kalau kita tak rasa takut, seolah-olah kita tak pernah nampak Allah. Makinlah kesan yang buruk yang menanti kita pada hari akhirat kelak. Itu marilah kita sama-sama mempergandakan rasa takut kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keturunan kita orang-orang yang takutkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.